Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama saya Cikgu Namizawati binti Cik Muhammad Noor dari SMK Bukit Mecu, Kuala Kangsar, Perak. Saya akan meneruskan perbincangan kita iaitu sejarah KSN Tingkatan 4 Bab 7 Usaha ke arah Kemerdekaan. Saya akan meneruskan perbincangan kita iaitu 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Topik 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Pengenalan. Semasa di bawah pentadbiran pihak British, sistem persekolahan ini semakin berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil. Di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris, persekolahan di Sarawak dan juga Sabah terbahagi kepada sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina dan sekolah Mubalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan juga kurikulum yang berlainan telah menimbulkan jurang perbezaan dari segi ekonomi dan juga sosial. Hal ini ketara antara rakyat yang berbilang kaum. Sistem seperti ini telah menghalang usaha untuk menyatukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan juga negara. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Terdapat satu laporan Bernas 1951. Jawatan kuasa pelajaran Melayu telah dikongsikan oleh L.C. Bernas, menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat sosial. Apakah antara kandungan laporan Bernas? Iaitu sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya kita pergi yang nombor 2 iaitu laporan Fenwu 1951. Diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Bernas. Ini telah mengkaji pendidikan Cina. Yang ketiga, mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk Tanah Melayu. Antara kandungan yang terdapat laporan Fenwu adalah yang pertama, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Dan juga pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu. Kita teruskan lagi yang ketiga iaitu Ordinan Pelajaran 1952. Diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Bernas dan laporan Fenwu. Ordinan ini bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Malahan semua murid daripada pelbagai bahasa disatukan dalam satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. Antara perkara yang termasuk dalam Ordinan Pelajaran 92 adalah yang pertama, Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Perkara yang terakhir ialah sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya kita pergi yang keempat iaitu laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah pada tahun 1955. E.W. Woodhead iaitu Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan juga Sabah.
Antara cadangan laporan ini termasuklah seperti yang berikut. Yang pertama, memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Yang kedua, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang terakhir, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Okey, baiklah ya. Seterusnya ya, kita akan membincangkan tentang pendidikan kebangsaan di Sarawak. Berdasarkan laporan WHERD 1955, terdapat beberapa cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Antaranya ialah yang pertama, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan juga peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan usul tempatan. Yang terakhir, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Maka, matlamat pendidikan kebangsaan adalah bertujuan untuk membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Manakala pendidikan kebangsaan di Sabah, mengikut laporan WHERD 1955, diterima di Sabah dengan beberapa pindaan. Antaranya ialah yang pertama, mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Yang kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Yang terakhir, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah yang dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Maka Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan WHERD ini untuk mencapai matlamat usaha menyeragamkan kurikulum dan juga peperiksaan meliputi peringkat rendah dan juga menengah. Selain itu, matlamatnya untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Okey, kita teruskan yang kelima, iaitu Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada. Jawatan kuasa ini telah mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Maka Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 telah mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum dengan cara yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang pertama. Yang ketiga, kandungan kurikulum yang seragam dan juga bercorak kebangsaan. Maka penyata jawatan kuasa ini antara lain yang mencadangkan. Yang pertama, sekolah umum iaitu rendah menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Yang terakhir, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris pula menjadi mata pelajaran. Baiklah, maka tamatlah pembincangan kita mengenai subtopik 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sampailah sekarang kita pergi kepada soalan perbincangan, iaitu soalan objektif. Yang pertama, bagaimanakah laporan FENWU 1951 diterbitkan? Ada 4 pilihan jawapan. Calon peperiksaan mestilah memilih salah satu jawapan yang tepat. A. Bantahan kaum Cina terhadap laporan Bernas. B. Pengenalan dasar pendidikan kebangsaan. C. Menentang dari parti politik. D. Menjadi sumber aspirasi kaum Melayu.
Ya, betul. Jawapan yang tepat adalah A. Bantahan kaum Cina terhadap laporan Bernas. Tanya cikgu ucapkan. Seterusnya, kita pergi soalan objektif yang kedua. Apakah sistem pendidikan di Sabah yang meneruskan laporan Woodhurst 1955? Ada 4 pilihan jawapan. Pelajar haruslah memilih satu jawapan yang paling betul tepat. A. Ordinan Pelajar Rahman Talib 1961. B. Akta Pelajaran Kebangsaan. C. Ordinan Pelajaran Koloni 1956. D. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Ya, betul. Jawapan yang lebih tepat adalah C. Ordinan Pelajaran Koloni 1956. Syabas dan cikgu ucapkan tanya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kebat. Apakah kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara? 4 markah. Di sini juga calon haruslah menulis jawapan yang lengkap dalam bentuk esei. Calon juga perlulah memerlukan 4 perkara ini dalam penulisan esei. Yang pertama, mestilah ada fakta, ada huraian, ada contoh dan juga inference. Jika semua pelajar mempunyai keempat-empat ini, barulah pelajar akan memperolehi markah yang penuh. Bagi jawapan kebat yang lengkap ialah kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara. Kita haruslah menulis kehendak soalan tadi. Kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara ialah melahirkan masyarakat yang berilmu. Melahirkan masyarakat yang berilmu merupakanlah fakta. Hal ini kerana masyarakat dapat belajar banyak perkara akan melahirkan pelbagai kepakaran. Ini adalah merupakan huraian. Contohnya, Malaysia melahirkan pakar-pakar perubatan. Ini adalah contoh. Kesimpulannya, masyarakat akan bertambah maju dan akan terkenal di serata dunia. Ini adalah merupakan inference. Sekiranya pelajar menjawab soalan kebat yang lengkap ini, maka pelajar akan memperolehi markah yang penuh 4 markah. Maka pelajar akan lihat bagi tulisan merah melahirkan masyarakat yang berilmu merupakan fakta 1 markah. Hal ini kerana masyarakat dapat belajar merupakan huraian 1 markah. Jika pelajar menulis contoh yang lengkap 1 markah dan juga yang terakhir inference 1 markah. Jadi markah keseluruhannya adalah 4 markah. Jadi, sampai di sini sajalah sesi pembincangan kita. Kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir nanti. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.